Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada klien-klien. Jadi hari ini kita nak meneruskan sesi kepulihan kita ataupun rawatan kepulihan. Itu sesi yang ketujuh. Sesi yang ketujuh yang bertajuk motivasi untuk pulih dan juga kejujuran. RP7, Relapse Prevention, itu motivasi untuk pulih, dan juga Relapse Prevention, kejujuran. Okay. Motivasi untuk pulih. Kita tanyakan kepada mana-mana kelompok individu yang baru dalam kepulihan, mengapa mereka ingin berhenti menggunakan dadah sekarang. Dan anda akan mendapat pelbagai jawapan yang berbeza. Kita tanya kepada penagih-penagih, apa dia nak berhenti loan ni? Jadi jawapan yang kita akan terima yang pertama adalah, saya ditangkap. Sama ada saya di sini atau di penjara, saya kena ikat. Saya menyesal lah. Saya menyesal. Saya tak sebuat dah ni. Sama ada saya kena sama dijamin ataupun saya kena masuk penjara pun saya taubat dah. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua adalah, isteri saya kata kalau tidak berhenti kita akan bercerai. Sebab disebabkan isteri sampai dia biasanya bila suami isteri yang penagih, suami menagih, isteri pun menagih. Kalau dia nak pulih, dia kena bercerai. Jadi bagi yang suami penagih, isteri tidak penagih, isteri membuat ugutan mengatakan bahawa kalau suami tidak berhenti, maka kita akan bercerai. Jadi disebabkan ini adalah motivasi untuk pulih lah. Sebabkan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak, maka kita pilih kepulihan, insya-Allah. Jawapan yang ketiga ialah, dulu saya fikir saya akan mati. Saya tahu saya akan mati jika saya gunakan semula. Jadi dulu saya fikir saya tak boleh nak pulih. Jadi saya fikir saya akan ambil dadah ni sampai mati. Jadi sekarang saya sudah berada dalam kepulihan. Dan jikalau saya ambil kembali, maksudnya saya mungkin akan membawa kepada kematian. Jawapan yang keempat ialah, mereka akan mengambil anak-anak kami kecuali kami berhenti. Jadi ini terjadi kepada pasangan suami isteri yang menagih. Jadi kalau suami isteri tidak berhenti, maka pihak Jabatan Kembali ke Masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu akan mengambil anak-anak mereka. Jadi sebabkan kasih sayang kepada anak, maka kita pun ambil langkah untuk meneruskan kepulihan. Okey. Manakala jawapan yang kelima, saya telah menggunakan dadah selama 20 tahun. Sekarang masanya untuk berubah. Jadi saya ambil dadah selama 20 tahun dah. Jadi saya, kalau boleh, saya tak naklah mati dalam keadaan penagih. Saya nak mati dalam keadaan kepulihan. Sebab kepulihan adalah sepanjang hayat. Okey. Kita tengok di sini, yang mana satu petikan yang mengarah kepada kepulihan yang sebenar. Ia adalah suatu yang logik untuk memikirkan bahawa mereka yang ingin berhenti sendiri dan tidak disebabkan oleh orang lain akan lebih berjaya dalam kepulihan. Jadi hak ada niat sendiri nak berhenti, mereka itu adalah lebih berjaya daripada kita berhenti disebabkan orang lain. Jadi bila hasrat ataupun hidayah datang untuk kita tinggalkan dadah, maka itu akan lebih berjaya sebab ia menunjukkan kesungguhan kita. Di sini juga kajian menunjukkan bahawa jangkaan menggunakan sebab-sebab mengapa mereka hendak berhenti tidak menggambarkan mereka mengarah kepada cara hidup yang abstinen. Maksudnya, jadi kajian mengatakan walaupun anda tidak isap dadah, tapi kehidupan yang klien-klien lalui tidak menggambarkan anda hendak berhenti. Ya, sebab awak cuma tak ambil dadah, tak isap dadah, mungkin tidak berkawan dengan ataupun masih berkawan dengan penagih-penagih lain, kawan-kawan lama. Masih tidak sembahyang, masih tidak bekerja, masih malas bangun pagi. Yang itu adalah tanda-tanda amaran. Jadi bila ada tanda-tanda tu, beringat sebab ia akan menuju kepada relax dengan cepat. Apakah yang membezakan sama ada mereka boleh hidup bebas
dan penggunaan dadah daripada penggunaan dadah adalah berada dalam keadaan abstinen dalam tempoh masa yang cukup untuk membolehkan mereka mendapat kebaikan dan gaya hidup yang berbeza. Jadi di sini apa yang awak perlu buat ialah awak kena menerapkan cara hidup abstinen, atau cara hidup yang berbeza, iaitu tidak berkawan dengan kawan-kawan yang masih menagih, tidak pegang duit banyak dalam tempoh masa, bekerja, cari pekerjaan dan bekerja, jaga solat, jaga kerohanian kita, jaga percakapan kita dengan orang kampung, jaga pakaian kita, personality. Jadi itu adalah gaya hidup yang berbeza daripada zaman penagihan dulu. Bila hutang tidak banyak, terdapat kepuasan dalam perhubungan, pekerjaan semakin baik, kesihatan yang baik, orang yang dalam kepulihan perlu berada dalam abstinen ataupun perlu berada dalam keadaan kekal pulih. Senaraikan beberapa sebab mengapa anda menyertai rawatan. Contohnya masalah perbuatan, tekanan keluarga, masalah pekerjaan, tekanan, ditangkap, mula-mula bermain mengambil darah secara suka-suka dan ditangkap, jadi terpaksa menyertai rawatan. Senaraikan beberapa sebab mengapa anda meneruskan kepulihan sekarang. Jadi disebabkan malu kepada masyarakat, jadi sebaik-baiknya yang lepas tu biar lepas lah. Jadi yang lepas tu biar lepas lah. Jadi kita bina hidup baru dengan langkah baru. Adakah anda rasakan sebab mula-mula anda berhenti menggunakan dadah adalah sama dengan sebab anda terus mengekalkan abstinen sekarang? Mengapa atau mengapa tidak? Jadi biasanya sebab mula-mula kita berhenti dengan sebab yang kita boleh mengekalkan lagi kepulihan ada yang sama, tapi kebanyakannya berbezalah. Jadi untuk menguatkan kepulihan lagi, menaikkan semangat lagi, kita mencipta satu alasan-alasan lain ataupun tali tambatan lain untuk mengekalkan kepulihan di tempatnya. Okey, itu daripada motivasi untuk pulih. Untuk kejujuran, semasa kita tengok untuk kejujuran, tajuk kejujuran, semasa kebergantungan kepada dadah, tidak jujur adalah sebahagian daripada tanda kebergantungan kepada dadah. Sukang untuk memenuhi kehendak kehidupan, perhubungan dari keluarga, pekerjaan, masyarakat, komuniti dan penggunaan dadah secara berterusan. Apabila anda menjadi bergantung kepada dadah, aktiviti yang diperlukan untuk memperolehi, mengguna, menyedut, menghisap, membeli, menyimpan akan mengorbankan banyak bahagian dalam hidup anda. Orang yang ketagihan selalu bertindak dan bercakap apa sahaja yang diperlukan untuk mengelak dari masalah. Awak akan tipu sesikit-sikit tipu sehingga sebanyak-banyak tipu. Tiada yang menipu selain menipu sahaja untuk mengelakkan masalah. Janji dapat dadah ataupun dapat duit. Bercakap benar bukanlah satu perkara yang penting bagi awak, bagi klien-klien semua, bagi penagih-penagih semua. Dalam cara apa anda menjadi kurang jujur semasa anda bergantung pada dadah? Dalam cara bila memerlukan dadah sebutlah. Bila gian dan memerlukan dadah tersebut, ataupun bila hadirnya pencetus gian dan bila memerlukan sana, kita akan menjadi kurang jujur dalam kehidupan. Sikit pun kita tipu. Semasa pemulihan, menjadi jujur dengan diri sendiri dan orang lain semasa pemulihan adalah sangat penting. Kadang-kala menjadi jujur boleh menjadi sukar disebabkan beberapa sebab. Memang susahlah. Sebab yang pertama adalah kita kelihatan bukan seorang yang baik. Jadi kita ni tak nampak orang baik. Jadi bila tak nampak baik, orang akan kata macam-macam lah kat kita. Okay. Yang kedua, kaunselor atau ahli kelompok anda mungkin berasa kurang senang dengan perangai anda. Okay. Yang ketiga, anda mungkin berasa malu. Mungkin kita rasa malu nak bergaul dengan masyarakat. Yang keempat, perasaan orang lain mungkin terluka disebabkan perbuatan kita tu ramai orang terluka. Kita curi bagi orang, kita ambil tahu okay. Menjalani pemulihan tanpa bersikap jujur boleh menyebabkan semua yang anda lakukan
hanya membuang masa. Jadi awak kena jujurlah pada diri sendiri dulu sebelum awak nak jujur dengan orang lain. Soalan dia, bagaimana kejujuran menjadi satu perkara yang sukar semasa menjalani kepulihan? Sebab kejujuran ni dia memerlukan tindak balas daripada mulut dan hati dan otak. Jadi tindak balas ataupun keputusan yang sama. Jadi dari sini kita memerlukan kejujuran untuk meneruskan kepulihan. Itu memberitahu perkara yang kurang tepat tidak membantu anda menjadi orang jujur. Adakah anda pernah, yang pertama, memutuskan untuk membiarkan orang lain percaya sebahagian saja daripada kebenaran? Jadi awak buat keputusan, gapo awak wayak ni nak suruh orang lain percaya separuh saja, sikit ya. Adakah anda pernah? Kalau mungkin ya ataupun tidak. Yang kedua, memberitahu orang lain perkara yang mereka ingin dengar. Jadi kita memberitahu perkara yang orang nak dengar saja. Buat apa orang tak bisa dengar? Kita duk melaut sampai ke laut, tak tahu apa nama. Jadi di situ kita tengok orang mungkin orang nak dengar apa yang kita cakap saja. Yang ketiga, memberitahu orang lain perkara yang anda harapkan satu perkara yang benar. Jadi kita bagi tahu orang lain bahawa kita mengharapkan benda tu benar. Contohnya, jangan pergi lorong tu ada polis, narkotik tengah buat operasi. Kita mengharapkan benar. Sebab biasanya lorong tu memang selalu pihak narkotik ataupun pihak AADK buat operasi. Okey, yang keempat ialah memberitahu perkara yang tepat, yang kurang tepat daripada yang sebenarnya. Jadi selalu bercakap bohong lah. Memang pernah lah kalau bercakap bohong lah. Jadi di sini kita tengok satu kata-kata puisi. Menghadiri kelompok, menghadiri perjumpaan, pergi ke hospital dan berjumpa kaunselor adalah membazir masa dan wang sekiranya dilakukan tanpa kejujuran. Pulih dari ketagaran adalah mustahil tanpa kejujuran. Kejujuran adalah satu elemen penting dalam meneruskan kepulihan. Kita tengok kelompok sokongan sosial. Adakah anda masih mengalami gian untuk dadah? Adakah anda masih? Bagaimana gian berubah sejak menyertai rawatan? Sejak menyertai rawatan, banyaklah perubahan. Kita boleh menghilangkan gian, boleh cuba sibukkan diri untuk mengelakkan pencetus datang. Okey, nombor dua, adakah anda rasa kepulihan anda dalam keadaan berisiko kerana gian? Mungkin masa gian memang kepulihan berisiko lah. Sebab bila gian dia tak nampak benda lain dah, dia nampak benda tu je. Dan juga gian, bila gian kita klien-klien akan mengalami kesakitan. Okay, yang ketiga, bilakah anda sedar anda gian? Bila anda sedar? Bila kita sedar kita gian bila kita ambil dadah setiap hari dan hari yang seterusnya kita tidak dapat nak ambil dadah. Itu gian. Masa tu kita sedar kita gian. Nombor 4, apakah perubahan apakah yang telah anda lakukan untuk mengurangkan gian? Sibukkan diri, exercise, senaman, keluar bersosial, lakukan kerja-kerja, membersih-bersih rumah ataupun kawasan sekitar. Okay. Itu gian. Untuk tajuk kemurungan, adakah rasa tertekan itu trigger untuk anda? Bagaimana anda mengenal pasti bahawa anda berada dalam kata? Okey, memanglah tertekan itu adalah trigger, salah satu trigger lah. Dan bagaimana kita mengenal pasti bila bahawa anda berada dalam keadaan tertekan? Bila mengenal bahawa bila berada dalam keadaan, bila keadaan tertekan, bila kita serabut, senak perut, mari lawyer, meremang bulu roma tu. Nombor 2, bagaimanakah perasaan tertekan anda berubah bila anda menyertai program rawatan? Bila menyertai program rawatan, banyaklah info-info ataupun ilmu-ilmu dan maklumat yang boleh klien dapati untuk mengelakkan rasa tertekan. Kita ada kaedah-kaedahnya. Yang ketiga, apakah peristiwa orang dan perasaan yang menyumbangkan pada perasaan tertekan? Mungkin ada satu peristiwa yang betul-betul mengaibkan atau yang betul-betul sedih yang akan menyebabkan ia menyumbang kepada perasaan tertekan. Nombor 4, bagaimanakah anda akan bertindak
apabila anda mengenal pasti bahawa bila anda mengalami perasaan tertekan, cuba hubungi kawan-kawan ataupun ahli-ahli dalam perjumpaan kelompok suku bantu ataupun 12 langkah. Sebab bagi orang yang lama, otak-otak ni dia dah tahu kaedah untuk mengelakkan rasa tertekan. Itu salah satu kaedah lah. Ataupun awak boleh menggunakan cara relaksasi dengan menarik nafas, hembus, tarik dan hembus. Kaedah yang boleh digunakan untuk menghilangkan rasa tertekan. Okey. Apakah sahaja dan teknik yang dapat membantu anda untuk mengelak rasa tertekan? Tadilah, mana kita guna cara relaksasi, guna kaedah menghubungi seseorang, dan juga anda boleh jumpa kaunselor. Bila rasa tertekan boleh jumpa kaunselor. Jadi itulah daripada saya, daripada sesi yang ke-7 untuk hari ini, dan saya mengharapkan klien dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang positif dalam sesi hari ini. Sekian, terima kasih.